Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Muhammad Syarif Semawang dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 17 Mei 2021. Perkembangan banjir di Tenom. Seramai 26 penduduk terjejas banjir ditempatkan di sebuah pusat pemindahan sementara PPS Rumah Kebudayaan Kalangkanar, Tenom setakat 9 malam tadi. Ia membabitkan 2 warga mas, seorang bayi, masing-masing 5 lelaki dan perempuan dewasa serta 3 kanak-kanak perempuan dan 10 kanak-kanak lelaki. Ketika dihubungi, pegawai daerah Tenom yang juga pengerusi Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Tenom, Sung Kim Rumangun berkata, sebanyak 11 buah kampung terjejas banjir di daerah itu. Antaranya Kampung Bunut, Maka Kumpai, Pantangon Saga, Ponon Tonom dan Kampung Pain Salon Tanjung. Katanya 12 jalan turut dinaiki air, antaranya Jalan Kalangkanar, Jalan RTM Tenem, Jalan Bunut, Jalan Bin Silon dan Jalan Tuman Talik. Pemantauan dari semasa ke semasa terus dilakukan anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat serta anggota Pertahanan Awam Malaysia. Dalam pada itu, setakat 11 malam tadi, sebanyak 46 kampung terjejas banjir di daerah Beaufort susulan kenaikan paras air Sungai Pegalan dan Sungai Padas. Bagaimanapun, tiada pusat pemindahan sementara PPS dibuka. Ketika dihubungi RTM di Beaufort, Pegawai Pertahanan Awam Daerah Beaufort, Lieutenant Pertahanan Awam Mairuf Koibil berkata, antara kampung terlibat ialah Kampung Binunuk, Balai Batak, Sungkadan, Gadong, Kebajang Ulu dan Kampung Lumatai. Sebanyak 14 jalan utama turut dinaiki air, namun hanya 4 jalan berkenaan tidak boleh dilalui semua jenis kenderaan, iaitu Jalan Kampung Binunuk, Jalan Kampung Balai Batak, Jalan Kampung Kangsa dan Jalan Simpang Empat Chan Furniture. Manakala jalan selebihnya masih boleh dilalui semua jenis kenderaan dan kenderaan berat. Anggota Pertahanan Awam Daerah Beaufort bersama anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat melakukan pemantauan dari semasa ke semasa dan bersiap siaga memindahkan penduduk sekiranya paras air terus meningkat. Kerajaan negeri membenarkan kembali pergerakan di antara daerah bermula hari ini berdasarkan zon yang telah ditetapkan. Bagaimanapun, larangan aktiviti rentas daerah akan dilaksanakan semula mulai 27 Mei hingga 3 Jun untuk mengawal pergerakan individu dan mengurangkan kontak fizikal bagi membendung penularan COVID-19 di Sabah. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, dalam tempoh tersebut Polis Diraja Malaysia PDRM akan melaksanakan sekatan jalan raya SJR. Pengguna jalan raya yang diberi permit oleh PDRM atau dokumen sah kebenaran merentas daerah sahaja yang akan dibenarkan meneruskan perjalanan ke daerah yang hendak dituju. Masyarakat dinasihatkan tidak mengambil risiko untuk mencuba nasib merentas daerah kerana PDRM akan mengambil tindakan untuk mengarahkan berpatah balik. Sementara itu, sebanyak 87 kes positif baru COVID-19 direkodkan di Sabah semalam, menjadikan jumlah kumulatif kini sebanyak 59,349 kes. Satu kluster baru direkodkan iaitu kluster Jalan Menteri di Kota Kinabalu dan Penampang. Kluster itu merekodkan jumlah kumulatif 9 kes dengan 2 kes didaftarkan di Kota Kinabalu, manakala baki 7 kes di Penampang. Kes indeks merupakan suri rumah 48 tahun yang disahkan positif pada 10 Mei selepas mengalami gejala dan telah dimasukkan ke Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu. Berdasarkan siasatan awal, kes indeks dipercayai mendapat jangkitan ketika menghadiri mesyuarat keagamaan pada 28 April dan 5 Mei di Dewan Pusat Paroki Sacred Heart, Jalan Menteri Kota Kinabalu. Saringan kontak rapat mendapati 8 lagi kes positif COVID-19. Aktiviti kawalan dan pengesanan kontak masih giat dijalankan. Sehingga semalam terdapat 8 zon merah, 2 zon jingga, 9 zon kuning dan 8 zon hijau di negeri ini. Sebanyak 18 pasukan pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Beaufort ditubuhkan bagi memantau rumah terbuka yang tidak mengikuti prosedur operasi standard SOP dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat di Sabah. Ketua Polis Daerah Beaufort, DSP Yusof Zaki Mat Yaakob berkata, pasukan berkenaan akan digerakkan dari semasa ke semasa termasuk berdasarkan aduan yang diterima daripada orang awam. Pasukan berkenaan membabitkan seramai 230 pegawai dan anggota yang bersiap sedia sepanjang masa untuk menjalankan pemantauan. Dan kita pergi ke tempat-tempat yang terlibat
dan kita akan bagi nasihat lah. Langkah pertama nasihat. Yang pentingnya kesedaran masyarakat tentang penyakit itu berada di mana-mana. Beliau berkata demikian kepada media selepas melakukan pemeriksaan Sekatan Jalan Raya SJR dan tinjauan kedai di sekitar Pekan Beaufort. DSP Yusuf Zaki berkata sekurang-kurangnya 450 kenderaan di arah berpatah balik hasil pemeriksaan sebanyak 80,000 kenderaan di 2 SJR di daerah itu sepanjang penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula 18 Mac 2020 hingga 15 Mei tahun ini. Kebanyakan kenderaan berkenaan didapati tiada surat kebenaran merentas daerah dan membawa lebih penumpang, terutama membabitkan pengangkutan awam. Dalam tempoh sama, polis turut mengeluarkan 450 saman membabitkan kesalahan tidak patuh SOP. Antaranya premis perniagaan yang tidak menyediakan alat pengimbas suhu badan, tidak memakai pelitup separuh muka dan tiada penjarakan fizikal. Sekian berita pagi Sabah. Terus patuhi SOP musim perayaan, elak penularan jangkitan COVID-19. Kita jaga kita. Saya Muhammad Syariza Mawang. Assalamualaikum dan salam hormat.